Tagging ada tagging saya ke? Kita Belum. oh, itu dalam mana tu? Dalam page mana page? Di musola. Oh, masalah. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa razuqna fahman nabiyyi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali kuliah zuhur berkenaan dengan ilmu faraid, iaitu ilmu tentang pembahagian harta pusaka mengikut syariat Islam. Jadi insya-Allah dalam buku Faham Faraid kita pada muka surat 35, muka surat 35. Yang kedua iaitu hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita pada sumber rujukan ataupun sumber hukum faraid itu datang daripada mana. Yang pertama Al-Quran dah lepas. Dan Al-Quran tu ada dua bahagian. Dua bahagian. Yang pertama iaitu secara umum, dan yang kedua secara terperinci. Yang umum tu ingat ayat ke berapa? Ingat tak ayat ke berapa? Tak ingat. Saya ingat ustaz tak tanya dah. Ayat yang ke-7 surah An-Nisa. Surah ingat, surah An-Nisa. Apa maksud An-Nisa? Wanita. Ingat je. Perempuan mesti ingat kan. Surah An-Nisa cuma ayat je, ayat yang ke-7. Ke-7 tu secara umum. Secara detail ayat yang ke 11, 12 dengan 176. Itu secara detail. Lepas ni kena ingat lah. Nanti kau ustaz tanya pula. Baik. Itu Al-Quran, daripada Al-Quran. Dan yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok beberapa hadis yang berkaitan dengan hukum hakam ilmu faraid. Kita tengok yang pertama. Berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum faraid. Yang pertama, hadis yang pertama iaitu An Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hikul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan itu kepada pemiliknya, iaitu ahli fardu. Ahli fardu ni iaitu kena ingat kalau dalam ilmu faraid, kalau disebutkan fardu ataupun ahli waris fardu, bukan maksud fardu tu apa. Asal kalau kita faham fardu tu apa? Wajib kan? Wajib. Bukan ahli fardu, ahli wajib. Maknanya dalam ilmu faraid ni ada ahli tak wajib. Bukan. Maksud ahli fardu dalam faraid adalah bahagian mereka yang telah ditetapkan. Bahagian mereka yang telah ditetapkan. Contoh bahagian suami kan, dalam ayat yang ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
kamu suami akan dapat 1/2 daripada harta pusaka isteri-isteri kamu jikalau mereka meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak. Tu. Maknanya suami dapat 1/2. 1/2. Jadi suami tu dipanggil ahli fardu. Kenapa? Bahagian dia dah tetap 1/2. Dia tak berubah dah. Kalau isteri meninggal, tak ada anak, suami dapat 1/2. Sebab ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, okey baik, dia tanya, ayah ada tanah, okey, mak meninggal, mak bapa apa-apa, isteri kan dapat 1/8 contohlah. Kemudian dia kata kalau okey itu tanah kan, 1/8. Kalau rumah macam mana pula? Kan? Dia ingat kalau rumah tu dah tukar dah, bukan 1/8. Duit dalam bank tukar pula dah. Tak, dia fix. Kalau macam tadi 1/2 pada semua harta pusaka, tanah, rumah, duit dalam bank, benda yang besar, benda yang kecil, nilai dia apa semua tu tertaluk pada bahagian ni hanya 1/2 saja, tak kurang tak lebih. Tu masuk. Dia ahli fardu. Okey, ahli fardu. So maksudnya kalau kita faham, maknanya kalau ada ahli fardu, ada ahli yang tidak fardu kan, ada ahli yang ditetapkan bahagian dan ada ahli yang tidak ditetapkan bahagian. Okey. Jadi ahli yang tidak ditetapkan bahagian macam mana pula? Ni Nabi jawab. Dia jawab apa? Adapun bakinya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Baki pada ahli waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Contoh, si mati ada suami tadi, kemudian dia ada anak. Kalau ada anak, bahagian suami bukan 1/2 dah kan. Bahagian dia akan jadi 1/4. Sambungan daripada ayat tadi, apa ni, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakan. Sambungan daripada ayat tadi, jikalau isteri-isteri kamu mempunyai isteri-isteri ataupun isterilah, saya cakap isteri-isteri ni sebab dalam ayat Quran tu walahunna kan, kalau kita baca ayat Quran ni bahasa Arab, hunna tu maksud mereka kan, perempuan. Yang kata, Ustaz saya ada satu isteri je, macam mana? Isteri ataupun isteri-isteri. Kalau dia ada anak, maka suami akan dapat 1/2 daripada harta, 1/4 daripada harta yang ditinggalkan. 1/4. So dekat sini berubahlah. Tadi 1/2 kan, sebab tak ada anak. Yang kes ni sebab si mati ada suami dan ada anak lelaki contohnya, maka suami dapat 1/4. So baki tak diceritakan. Anak lelaki tu dalam Quran kita tak jumpa, kecuali kita jumpa pada ayat yang 11. Ayat yang ke-11 surah Nisa, apa ni, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Itu kalau si mati ada anak lelaki dan anak perempuan. Lelaki yang dapat 2 kali ganda, perempuan dapat 1 kali ganda. Tapi dalam kes ni dia ada anak lelaki saja, anak perempuan tak ada. So macam mana pembahagian dia? Ni hadis daripada hadis ni. Iaitu Nabi kata apa tadi? Adapun bakinya kan, adapun bakinya kepada waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Dekat sini siapa dia? Anak lelaki. Anak lelaki tak tahu bahagian. Pada asalnya kan tak ditetapkan bahagian dia, tapi setelah kita tahu dah bahagian ahli fardu iaitu suami 1/4, baki dia pada anak lelaki, maka baki tu adalah 3/4. Sekarang baru dapat 3/4 bahagian anak lelaki. Bukan maksud hadis ni kalau kita baca seolah-olah macam okey, suami dulu ambil duit dulu dalam bank, contohnya isteri ada 4 juta, suami ambil 1 juta kan, kemudian 3 juta bagi pada anak lelaki. Dia bukan macam tu. Dia dah akan tahu serentak dah, suami 1/4, anak lelaki 3/4 kan. Kalau duit mungkin boleh macam tu, macam tanah, macam mana kalau tanah kan, takkan suami ambil tanah dulu kan 1/4, kemudian baki tak ada. Dia benda tu serentak. Tapi dalam hadis ni kenapa dia ada macam ada turutan? Turutan tu adalah untuk pengiraan. Turutan tu adalah untuk pengiraan. Kan kita pun belajar matematik kan. 2 tambah 2 4. Dia ada turutan. Dia tak kata 2 tambah sama dengan 4 tambah 2. 2 sama dengan 4 tambah 2. Ada tak? Kita dah dapat jawapan dah baru tambah. Tak, dia turutan dulu, kena tambah dulu. Kan 2 tolak 1 sama dengan 1. Itu turutan dia. Macam inilah 1/4 mesti tahu dulu. Kita tak tahu bahagian anak lelaki 3/4, melainkan kena tahu berapa yang fardu, ahli fardu suami tu dapat. Dia dapat 1/4. Okey, baki 3/4. Tukar pula.
contoh kalau isteri kan, tadi anak lelaki 3/4 3/4. Kalau isteri meninggal, bukan tu suami meninggal kan. Kalau suami meninggal, ada anak, maka isteri akan dapat 1/8. 1/8. So, contoh kan, ada isteri dan juga ada anak lelaki. Isteri 1/8 baki pada anak lelaki. Baki dapat apa? 7/8. Kan dah berubah. Kan, dalam kes yang pertama, senario yang pertama, yang suami meninggal, isteri meninggal, ada suami, ada anak lelaki tu dapat 3/4. Ini anak lelaki lain bukan lelaki yang sama. Boleh juga anak lelaki yang sama, mak dia kahwin lain. Senario yang kedua iaitu suami meninggal, isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 3/8. Jadi dia berubah. Jadi untuk ahli yang bukan fardu ni, dia berubah-ubah bahagian dia. Kejap 3/4, kejap 7/8. Kenapa berubah-ubah tu? Sebab sebab fardu tu berubah. Yang pertama tadi, suami yang tinggal dia dapat 1/4, yang kedua dia dapat isteri dapat 1/8. Tu belum dikira lagi kalau ada contohnya ada 3 orang anak lelaki kan. Kalau 3 orang anak lelaki, isteri meninggal, maka dia 3/4, tapi setiap seorang akan dapat 1/4 bagi 3 orang tu. Tu ada cara pengiraan dia lah. Dia ada kaedah dia. Kalau macam 5 orang, macam mana pula kaedah dia kan? Dia ada kira dia. Dia kena bagi pula. Jadi bahagian tu akan berubah-ubah. Sebab bilangan mereka, sebab ada ahli waris yang lain dan sebagainya. Boleh? Semua berapa orang perempuan? Dia kena tahu. 3 orang. Tiga tinggal lah. Okey. Kalau si mati, isteri, ada suami, kemudian ada 3 orang anak perempuan. 3 orang anak perempuan. Okey. Yang ni dia anak perempuan, dia ada fardu. Dia ada pecahan, dia ada bahagian dia, iaitu 2/3 kalau lebih daripada seorang. Kalau seorang 1/2. Itu dalam ayat yang ke-11. Ini ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayin fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kan, jikalau ada anak-anak perempuan saja yang lebih daripada 2 orang, maka mereka akan mendapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. 2/3. Mana 3 orang tu kongsi 2/3, bukan 2/3 seorang 2/3 tu kongsi 3 orang tu. Kena bagilah. Dia akan dapat 1/4 dan 2/3 untuk anak perempuan, dan ada baki jadi baki tu kepada adik-beradik arwah isteri, adik-beradik. Dia akan cari yang adik-beradik lelaki tu ataupun beradik lelaki dengan perempuan diikut hadis ni. Ada pun baki kan, fardu suami 1/4, seorang lagi fardu anak perempuan 2/3. Fama bakia, kalau ada baki, dia berikan pada ahli waris lelaki yang paling dekat nasab dia. Anak tak ada, carilah kan. Ayah tak ada, datuk tak ada, tengok adik-beradik. Adik-beradik ada, adik-beradik dapatlah baki dia tu. Okey, boleh kan. Senang je, matematik mudah panggil. Dalam faraid dia tak ada admat, jangan risau. Belajar kan, ada boleh belajar admat. Ingat lagi ke admat? Trigonometri, penangkulan mantik kan, sudut, tangen, sinus, cos kan. Kenangan dulu, kenangan manis. Okey. Sekarang kena belajar juga kan. Kenapa kena belajar? Anak saya tingkat 4 sekarang. Abi ni tengok ni macam mana nak buat. Ingat dah boleh rehat dah, kena belajar juga. Kena mudah lah ingat sikit-sikit kan. Dia ingat lah, tak ingat tu kau tanyalah cikgu kau. Dia kata cikgu pun pening. Macam mana? Sekarang dah mudah. Guna apa? Guna ChatGPT. ChatGPT senang kan. Bagi soalan, cuba jawab. Silakan jawab. Dia bagi jawapan. Details. Dia bukan terus bagi jawapan tak, dia bagi cara jawab. Dia punya kaedah-kaedah tu. ChatGPT ataupun Bing. Boleh tak Bing? Saya guna Bing free. Bing dekat Windows punya tu kan. Dia ada apps dia, boleh download, cuma je. Tapi dia bagi 20 soalan je lah. Kalau kita ni, dia bagi satu hari 20 je soalan nak tanya. Kalau lebih dia kena bayar lah. Ataupun kena tunggu esoknya dia reset balik. Okay.
Baik. Dia mungkin AI kan. Itu yang pertama. Okey, ada nak tanya yang pertama ni. Jadi maksudnya ahli waris ni dia terbagi pada dua. Yang pertama ahli fardu, yang kedua bukan ahli fardu ataupun dia panggil asabah. Ahli fardu ni dah fix, asabah ni kena kira dululah. Kena tengok keadaan. Kita tengok ahli asabah ni contohnya kalau si mati ada anak lelaki saja kan. Dia asabah dia dapat semua harta lah. Semua harta dia apa? Semua harta tu milik dia. Dia tak ada pecahan. Dia tak ada pecahan. Yang tadi kenapa ada baki? Sebab ada ahli fardu. Iaitu ada isteri, ada suami, ada anak perempuan contohnya. Ini kalau dia ada anak lelaki saja ataupun ada ayah saja, ataupun ada sepupu saja, dia akan dapat semua. Ada satu kes tu, kawan saya lah, bukan saya. Ahli waris dia kan, yang ibu bapa tak ada, dia tak kahwin, tak ada anak. Kemudian adik-beradik tu tak silap dah meninggal dulu ataupun dia anak tunggal lah macam tu. Kemudian pakcik-pakcik semua dah meninggal. Pakcik-pakcik belah ayah semua dah meninggal. Waris tu Kemudian sepupu dia pun dah meninggal. Sepupu dah meninggal. Yang ada anak sepupu. Anak sepupu, anak lelaki sepupu. Daripada anak dia secara detail anak sepupu yang lelaki daripada sepupu yang lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Nampak tak? Nampak? Tak nampak? Kena lukis. Okey, kita start bermula. Kita ada ayah kan? Ayah kita ada beradik kan? Tapi anak lelaki je, pak saudara lah dengan kita kan? Pak saudara kita ada anak. Anak lelaki je nak. Tu sepupu kita kan? Sepupu kita tu adalah waris. Sepupu lelaki je, perempuan bukan waris. Dia ada anak. Dia ada anak. Anak sepupu kan? Tapi anak yang lelaki je. Dia adalah waris. Yang lain tu tak ada. Dia ni real case dia orang cari, jumpa anak sepupu ni hidup lagi. Jumpa dia anak sepupu tersebut, kemudian dia beritahulah ni ada bapa sepupu lah kira kan. Ayah sepupu lah kan. Ayah sepupu meninggal. Ayah sepupu meninggal, dia tak ada waris lain melainkan kau saja yang kita orang jumpa. Dia pun terkejut. Dia terkejut apa? Sebab dia tak tahu yang dia ni ada pak sepupu. Yalah, jauh kan. Kita dengan sepupu kan tak kenal kadang-kadang kan. Ni pak sepupu. Dia terkejut. Ada pak sepupu dan dia pun terkejut jugalah sebab dia mewarisi harta tersebut kan. Dia ucap, ya ke aku ni? Dia kata, iyalah kau lah. Tak ada orang lain dah. Dia tak ada anak. Dia mak ayah semua dah semua. Pak kau, ayah yang kau, pakcik-pakcik kau semua dah meninggal kan. Dia pun sedih, nangis dia. Kata tu. Dia menangis. Dia mewarisi ke semua. Ke semua. Bukan sikit. Dia bukan orang kata, makin kita jauh daripada si mati, makin sikit kita waris. Tak. Tengok keadaan. Kalau ada kes ni, dia waris semua. 100% harta si mati. Tak kira lah 40 juta ke 10 juta ke 10 bilion ke, memang dia waris semua. Okay. Rezeki masing-masing lah kan. Jangan carilah pak sepupu kita hubunganlah silaturahim. Tugas mencari waris tu siapa? Tugas dia kita ada pegawai. Tak ada pegawai. Kita sendirilah. Kita sendiri. Cuma kalau macam hakim kan, hakim dia akan tanya, ada tak? Kalau kata ada, tapi bukan tugas hakim ataupun sesiapa untuk mencari. Kita. Sama ada kita sendiri ataupun kita upah private investigation. Susah sebut. Kan? Upah James Bond. James Bond. Cari. Ada orang kadang setengah tu kalau duit dia upah penyiasat peribadi. Kan? Cari lah kan, dah bagi upah kan, sampai kadang-kadang pergi luar negara cari kan. Ada satu kes yang saya dengar, dia tanya saya lah, kes tu dia ni waris, tapi waris yang jauh lah. Yang meninggal ni tok moyang dia sebenarnya mak ni, keturunan atas ni orang Arab Mekah. Dia ada tanah di dekat dengan Masjidil Haram. Ketika kerajaan Arab Saudi nak ambil tanah kan nak buat pembesaran masjid tu, dia bayar pempasan kepada ahli keluarga. Tapi tuan punya tanah dah meninggal. Anak-anak pun dah meninggal. Ini rasa belah cicit dah sini. Dia sampai ke Malaysia kan? Sampai ke Malaysia. Dia sekarang dia duduk tunggulah. Tapi untuk soal dah lama dia tanya, dah 2-3 tahun dia tanya, dia beritahu. Tak tahu sekarang apa cerita. Sebab melibatkan waris yang ramai kan. Memang pempasan bukan sedikit tu kalau ambil tanah pembesaran Masjid Nabawi kan. Lebih pada juta tu rasa, mungkin bilion kan.
Tapi waris ramai lah. Waris ramai pun boleh lah rasa juga kan. Harta terlampau banyak. Tapi tak pasti. Dia adakah dia orang mengikut betul-betul hukum faraid ataupun sebaliknya lah kan. Dia bagi juga, dia bagi sikit dia. Wallahualam lah. Harap-harap dia orang berlaku adil lah dalam keadaan tersebut. Main dengan duit banyak kan macam-macam boleh jadi. Baik. Habis. Okey, tu tak apa. Nanti dalam tajuk pengiraan nanti kita akan buatlah dalam pengiraan. Tapi lambat lagi lah, belum habis lagi. Cuma ini kan kita nak cerita pasal hadis Nabi. Okay, yang kedua, hadis yang kedua, an Usamati Ibnu Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Okey. Maksudnya apa? Jikalau adalah satu keluarga itu dia bercampur, ada orang Islam dan ada bukan Islam. Biasanya mu'allaf lah, mu'allaf. Ataupun boleh jadi dia asal keluarga Islam tapi berlaku ada ahli waris tu murtad. Nauzubillah kan, ada ahli waris murtad. Dan benda tu mungkin orang kata benda yang reality, mungkin berlaku kan. Maka dalam keadaan murtad tersebut dengan Islam dia berbeza agama. Berbeza agama. Maka jika berlakunya kematian salah seorang, maka yang berbeza agama tu dia tidak akan mewarisi. Tidak akan mewarisi harta. Kan? Contohlah kita ambil mu'allaf, satu keadaan, satu senario mu'allaf. Maknanya dia baru masuk Islam. Dia berkahwin, dia lelaki, berkahwin dengan orang Islam, perempuan. Mak ayahnya, adik-beradiknya masih belum Islam. Baik. Mereka tidak dikurniakan anak ataupun baru kahwin. Kemudian suami meninggal. Mu'allaf ni meninggal dunia. Maka mengikut hukum faraid, apa yang disabdakan oleh Nabi, orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Maknanya mak ayah dia tu dan adik-beradik tidak boleh mewarisi harta dia. Yang boleh mewarisi hanyalah siapa dia? Isteri saja. Isteri Islam. Isteri dapat berapa? Isteri dapat ingat tak? Dalam surah An-Nisa lepas cerita pasal suami tu, isteri punya bahagian. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kan? Dan isteri kamu ataupun isteri akan mendapat 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jikalau kamu tidak mempunyai anak. Jadi tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. So ada baki kan? Baki 3/4 nak bagi pada siapa? Mak ayah tak Islam, adik-beradik pun tak Islam. Jadi kalau Islam boleh dapat ke ayah dan mak, kan? Kalau ayah tak ada boleh dapat kepada adik-beradik. Maka ketika tu diberikan kepada Baitul Mal. Okey, Baitul Mal akan dapat. Baitul Mal dekat ni kan, sebelah masjid tu kan. Baitul Mal akan dapat harta baki tersebut. Baik. Itu kalau yang meninggal tu Islam. Yang waris dia bukan Islam. Okey, kalau yang meninggal tu contoh mu'allaf tadi juga. Tapi yang meninggal ayah dia yang bukan Islam. Ada harta. Maka harta tersebut dia tidak boleh waris. Okey, dia tak boleh waris. Itu menunjukkan keadilan. Kadang-kadang orang bukan Islam dia kata kenapa? Kan kalau orang Islam meninggal, orang kafir tak dapat. Orang Islam meninggal, orang kafir tak dapat. Dia baca separuh je hukum. Sebenarnya kalau dia pun meninggal, orang Islam pun tak dapat juga. Kan? Orang Islam pun tak dapat juga. Itu hukum. Tapi undang-undang di Malaysia ni dia benarkan yang bukan Islam kalau meninggal, orang Islam boleh dapat pusaka dia lah. Undang-undang sivil lah ni benarkan. Tapi hukum tak boleh. Hukum tak boleh. Okay, baik, dalam kes yang mu'allaf meninggal tu kan dia dapat Baitul Mal kan. Tapi ada berlaku Baitul Mal dia berikan juga pada waris yang mu'allaf ni. Dia berikan. Maknanya kenapa dia bagikan?
Okey, itu antara strategi untuk dakwah, untuk mengajak mereka memeluk Islam. Memang dari segi hukum memang tak dapat pada Baitul Mal, tapi strategi untuk memujuk mereka, nak menunjukkan Islam ni agama yang rahmah, agama yang orang kata selamat, salim dan sebagainya. Maka mereka berikan sedikit portion kepada waris yang bukan Islam tu, pada mak ayah dia, pada adik-beradik dia. Tapi bukan sebab faraid, tapi daripada Baitul Mal tu sendiri. Daripada Baitul Mal tu sendiri. Maknanya Baitul Mal ni bukan orang kata tamak sangat, tak ada kan. Tak ada. Dia akan bagi juga. Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Itu kes kalau ada berlaku pertikaian lah, sebab Baitul Mal ni kena faham, duit yang didapat tu bukan untuk dia sebenarnya, untuk umat Islam. Mereka hanya penjaga amanah sahaja, pemegang amanah sahaja, untuk uruskan harta tersebut kepada kemaslahatan umat Islam. Okey. Boleh. Ada nak tanya kenaan dengan berbeza agama ni? Semudah kan? Hadis Nabi ni simple je, mudah faham kan? Mudah faham, ringkas dan orang kata mudah. Okey, hadis yang ketiga pula. An Ibni Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus. Urusin idza lam yakun dunaha daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi, ataupun bukan sabda Nabi ni, dinampak Nabi buat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek, mana kepada nenek si mati 1/6 bahagian harta pusaka si mati, ketika mana apabila si mati tidak mempunyai ibu. Si mati tidak mempunyai ibu, dapat pada nenek. Nenek pun merupakan ahli waris. Nenek ada dua kan, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Mana dua-dua nenek dapat. Okey, kalau ibu tak ada. Jadi maksudnya apa? Kalau ibu ada, dua-dua nenek tak dapat. Nenek sebelah bapa pun tak dapat, nenek sebelah ibu pun tak dapat. Okey, kalau nenek sebelah ibu tu maklumlah, sebab mak dia kan, dia punya mak, dia ada, dia tak dapat lah. Tapi yang menarik faraid ni kan, yang nenek sebelah bapa ni, yang ibu dengan nenek sebelah bapa, apa hubungan mereka? Kan, nenek sebelah ibu memanglah mak pada ibu kan? Kan, mak pada ibu. Kalau nenek sebelah bapa? Pening Ustaz. Macam ni Ustaz? Letak diri kita lah, derak kita kan. Okay. Ataupun isteri kita kalau lelaki kan. Ni kita perempuan kan. Kita ada kan, kita ada mak kan, kita ada mak kan. Contohlah anak kita meninggal. Anak boleh meninggal, mak kita nenek kan, nenek pada dia kan. Nenek tak dapat sebab kita hidup lagi kan. Kemudian anak kita meninggal tu kan, ada bapa kan. Bapa siapa? Kita ni suamilah kan. Ayah pada suami apa? Mertua kan. Mak pada suami? Mertua, mak mertua lah kan. Jadi kita dengan nenek pada ni, nenek sebelah bapa dia, jadi mak, nenek sebelah bapa tu adalah mak mertua kita kan, mak mertua kita. Jadi kalau kita hidup lagi, mak mertua kita tu tak dapat harta pusaka anak kita tu. Mak mertua kata, kenapa pula aku tak dapat? Yang kau halang mak kau tu memang betul lah, sebab kau hidup lagi, tapi kau nak halang aku kan. Bukan tak ada harga aku kan, kau macam berbeza lah kan. Aku ni ayah, melalui ayah, anak aku lelaki, ni cucu aku kan. Contohlah suami dah meninggal lah, suami dah meninggal, suami dah meninggal. Patut aku dapat lah tak? Dalam hukum dia terhalang. Kena jaga-jaga, terhalang. Kita ni nanti jadi nenek, kena tahulah kan. Tiba-tiba nak rebut juga harta cucu kan. Mentang-mentang cucu jutawan kan. Tak boleh. Walaupun dia ada mak dia masih hidup, kita tak dapat. Mak mentua tak dapat. Tapi hubungan kita dengan si mati tu nenek lah, nenek sebelah ibu kan. Nenek sebelah bapa, nenek sebelah bapa.
Jadi kalau bayangkan kalau kita ni lah, kita ada anak lelaki kan, anak lelaki, kemudian dia berkahwin, kemudian dia ada anak lelaki ataupun anak perempuan, tak kira lah. Tapi anak lelaki kita tu mati dulu kan. Tapi isteri dia hidup lagi, menantu kita tu hidup lagi. Lepas tu cucu pula, ya, cucu kita meninggal. Maka kita tak dapat sebab mak dia masih hidup lagi. Kan? Mak dia masih hidup lagi. Boleh faham Okey, itu yang Nabi nak beritahu ni. Sebab Nabi tak cakap apa ni? Ja'ala lil jaddati. Kan? Nabi kata Nabi memberikan kepada nenek. Nabi tak kata Nabi berikan kepada nenek sebelah ibu ke, nenek sebelah bapa ke, tak. Kalau Nabi kata umum, mana dua-dua lah. Nenek sebelah ibu pun termasuk, nenek sebelah bapa pun termasuk juga. Jadi part-part yang macam benda yang asing-asing ni ataupun yang ni kita kena hafal lah, kena ingat kan. Kalau macam secara logik, macam kalau ada mak nenek terdapat, itu logik lah kan, sebab mak hidup lagi. Itu kadang-kadang benda tu di luar kelogikan. Itu kena ingat. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey. Tengok hadis yang keempat. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahallal mauludu waritha. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Ini cerita pasal bayi ataupun lebih tepat lagi janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan ibu tu dia boleh jadi waris. Dia boleh jadi waris. Contoh kan, suami meninggal, ada isteri pula tengah mengandung. Tengah mengandung. Maka anak dalam kandungan tu sebenarnya dia boleh mendapat pusaka. Dia boleh mendapat pusaka, tapi dengan syarat dia kena lahir hidup. Lahir hidup. Lahir dalam keadaan hidup. Yang Nabi kata kan, izastahalla al-mauludu waritha. Dia kena lahir hidup. Itu. Maknanya kalau dia dalam perut ibunya tu, ayah meninggal, maka dia hanya boleh cup je. Dia boleh cup. Dia boleh cup dulu. Waris tak boleh, orang lain tak boleh ambil. Orang lain tak boleh ambil. Dan kalau lahir dia hidup, okey, baru bagi hak dia. Tengoklah kan, laki lah, kalau anak perempuan lah bahagian dia, tengok bahagian dia. Cuma dalam kandungan tu, ketika tu dia dah cup dah dulu. Dia dapat jangan kata dia tak dapat. Jangan kata yang anak ni waktu suami meninggal dia masih dalam kandungan. Maknanya dia lahir tu waktu suami dah tak ada lah kan. Dia lahir tu suami dah tak ada. Dia dapat pusaka. Dapat pusaka. Dengan syarat-syarat tertentu lah. Antara syarat tu dia lahir hidup. Maknanya dia bukan mati dalam kandungan. Kalau dia mati dalam kandungan, dah kira tak dapat lah. Tu saya kata, dia waktu dia dalam kandungan tu, dia dah cup dulu. Bukan dah dapat dia dah cup. Dah lahir hidup, baru dia dapat. Lahir dia hidup, dapat confirm. Walaupun lepas pada tu meninggal. Kan, pernah berlaku tak? Kan, lahir tu hidup. Tak lama tu, sejam ke 2 jam, sehari 2 hari meninggal bayi tu. Bahagian dia akan difaraid pula pada waris dia. Faham tak? Faham? Kita buatlah simulasi ataupun situasi kan, macam tadi kan. Suami dapat 1/4. Baki dia dapat anak lelaki kan, 3/4. Okey. Ketika suami meninggal, bukan. Tak boleh. Dia kena isteri lah kan. Suami meninggal. Sebab isteri mengandung kan, bukan suami mengandung. Terbalik. Tukar. Okey, suami meninggal. Okey, ada isteri. Kemudian contohlah anak lelaki ni anak sulung lah kan, dalam kandungan. So ikut hukum faraid, isteri akan dapat 1/8. Okey, anak lelaki akan dapat 7/8. Baik. Tapi sekarang suami meninggal, anak tu dalam kandungan lagi. Contohlah harta suami ada 8 juta. Kan? Isteri dah confirm dapat 1 juta. Okey, anak dalam kandungan dia dah cup 7 juta. Okey. Maknanya contohlah suami ni ada adik-beradik. Adik-beradik ketika tu dia tak boleh dapat lagi.
Dia orang kena berdoa supaya anak tu mati dalam kandungan baru dia dapat. Pada dia tengok kandungan tu kan, tengok je kandungan tu kan. Minta-minta lah kan. Kalau meninggal tu dia dapat. Tapi kalau dia hidup, adik-beradik tak dapat. 7 juta 7 juta. Adik-beradik pula seorang je lelaki. Dia tengah berebut lah dengan janin tu kan, duk bergaduh. Kan. Baik. Kemudian lahirlah janin tersebut. Lahir anak lelaki. Anak lelaki. Ataupun dia boleh doa sama ada anak tu mati dalam kandungan ataupun anak tu perempuan. Kalau anak perempuan dia dapat baki lah, tapi tak banyak lah seperti yang anak lelaki meninggal dalam kandungan kan. Dia akan dapat baki tu lah. Okay. Tapi jangan buat macam tu lah. Ini contoh je. Okay, baik. Jadi dia hidup, dia dapat semua 7 juta. Baik dia kata rezeki dia kan. Lahir-lahir dia jadi jutawan dah. Boleh kita buat teka-teki. Siapakah yang lahir-lahir jadi jutawan? Kan? Tanpa buat scam pun. Inilah. Lahir-lahir jutawan. Rezeki Allah nak bagi. Allah nak bagi rezeki ni tak tentu siapa. Kan? Bayi berlahir pun boleh Allah bagi rezeki. Kan? Walaupun dia tak usaha. Tapi benda tu Allah dah tetapkan. Tapi kita kena usaha lah. Yang tak usaha lah. Yang bayi tu memanglah macam mana nak usaha kan. Kecil lagi. Okey, baik. Dia dapat 7 juta. Tak lama lepas pada tu, kan, sejam contohnya kan, berlaku konspirasi, bukan konspirasi, kompilasi kan. Susah aku nak sebut. Konspirasi tu panas sikit kan, konspirasi tu kan. Komplikasi, komplikasi, terima kasih. Komplikasi. Ada penyakit jantung ke contohnya, meninggal. Meninggal anak tu. Bila dia meninggal, okay, dia ada 7 juta walaupun dia lahir, walaupun start lahir hidup tu, dia automatik dapat 7 juta. Tapi bukan kita campak terus kat dia, tak. Memang automatik duit yang dalam bank tu milik dia dah. Isteri, mak dia 1 juta je. 7 juta tu dia punya. Okay, dia meninggal lepas pada tu. Bila dia meninggal, okay, 7 juta tu akan difaraidkan kepada waris dia. Siapa waris dia? Mak dia kan. Mak bukan dapat semualah. Mak dapat 1/3 lah. 1/3 sebab adik-beradik. Contohlah mak tu tak ada adik-beradik ataupun dia ada seorang adik-beradik, mak tu akan dapat bukan. Kalau dia si mati. Okey, si mati tu anak tunggal kan. Okey, mak dapat 1/3. Mak akan dapat 1/3 daripada 7 juta. Okey, lagi baki apa ni? Berapa lagi? 7 juta. Dia dapat 1/3 kan daripada 7 juta, maknanya lagi 2/3 daripada 7 juta diberikan pada waris yang lain. Okey, mak okey dapat 1/3, baki dia. Okey, tengok ayah dah tak ada kan? Ayah dah meninggal kan? Ni macam drama sikit lah ni kan. Drama ni korang pandai lah kan? Aku tak pandai sangat. Jadi ayah meninggal, ayah tak dapat lah, ayah meninggal dulu. Okey. Contoh ayah tu masih lagi ada ayah dia, mana datuk pada si mati. So datuk akan dapat baki. Datuk akan dapat baki. Okey, datuk akan dapat baki. Still bapa saudara tu, bapa saudara mana adik-beradik ayah, arwah ayah tu masih lagi tak dapat kalau atuk masih hidup lagi. Kalau atuk dah meninggal, boleh jadi dan ayah juga tak ada adik-beradik, barulah bapa saudara boleh dapat. Bukan tak ada beradik, yang si mati tu tak ada beradik. Memang tak ada beradik kan sebab dia anak seorang kan, anak tunggal. Maka ketika tu bapa saudara boleh dapat. Yang mana yang ditunggu tadi kan, yang ditunggu yang adik-beradik tu kan. Ni ketika tu dia jadi bapa saudara lah. Bapa saudara. Dia menarik ni kalau kita belajar faraid ni, kalau kita tengok macam drama-drama kan. Kalau kita belajar faraid kita boleh relate kan. Dia dapat berapa, dia dapat berapa, ini tak dapat, ni dapat, macam tu. Tapi masalahnya saya tak suka drama. Tak suka drama. Panjang kan. 100 episod lah, 200 episod kan, malas aku nak layan. Baca buku lagi sedap. Ini saya suka layan tu. Bukan ada belajar faraid ni. Cuba kaitkan. Dan saya tak pernah dengar lagi ataupun jumpa lagi kalau cerita yang ada unsur-unsur faraid dalam tu. Cerita macam drama ke movie ke, saya tak jumpa lagi. Kan. Yang ada pun tak berkait lah dengan faraid kan? Yang biasa yang terkenal cerita Tiga Abdul tu lah kan. Tengok tak Tiga Abdul kan? Tiga Abdul. Baik Ustaz kan? Tiga Abdul. Itu adalah satu sistem pembahagian pusaka yang tidak mengikut syariat. Yang tidak mengikut syariat kan? Kenapa? Kan? Yang abang sulung tu kan, Abdul apa? Abdul Wahab Abdul Wahab membagikan pusaka ikut kehendak dia je kan. Aku sulung, aku bagi macam ni. Aku dapat yang apa ni,
aset-aset yang tidak alih kan. Orang Kelana apa? Kuda kuda. Lumba kuda. Stable. Stable. Berarti yang nombor 2 Abdul Wahid 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 pada Wahub Wahid dapat duit kan. Duit pound sterling pula tu kan. Pound sterling. Yang Wahub dapat apa? Rumah yang nak roboh tak lama lagi macam rumah yang nak roboh tak lama lagi. Itu pembahagian yang tidak adil lah. Sebab kalau 3 orang anak lelaki kalau ikut Farid sama rata je. Sama rata 1/3 semua. Pada tanah, pada aset stable, pada duit apa tu, dan pada rumah pun 1/3 juga. Dan rupanya dia ada hartanah yang lain kan. Pakistan, Gostan kan, Tanjung Rambutan semua kan. Itu pun kena faraid juga tu. Walaupun dia wasiat bagi pada Abdul Wahid, tetapi wasiat tu sah kalau Abdul Wahub bukan, dia bagi pada Abdul Wahub kan, aset-aset yang di tan tu kan. Tapi wasiat tersebut menjadi sah kalau dengan izin oleh Abdul Wahab dengan Abdul Wahid. Kalau dia orang izinkan dengan wasiat tersebut baru sah. Kalau tak dia orang tak redha, yang jadi faraid 1/3 dapat semua. Tu wasiat tu banyak benda yang menyalahi syariat. Bukan memang menyalahi, cuma kena ada penjelasan. Kita bukan nak salahkan cerita kan. Kita cuma ada penjelasan bahawa benda tu kena betulkan. Betulkan. Maknanya cerita tu mungkin orang buat potong sikit, dia bagi explanation kan. Tapi yang bagus yang saya jumpa yang apa ni Maharaja Lawak tu apa? Jeb dengan apa? Shuib dia buat satu rancangan, dia cerita buat macam lawak-lawak lah kan. Ni harta ayah kan. Dia kata kalau ayah dah meninggal kan, duk cerita. Harta kita ni harta ayah kita ni kita kena faraid kan. Dia faraid walaupun bila benda tu lawak kan, tapi dah ada elemen unsur yang menunjukkan hukum faraid tu mesti dijalankan. Ada. Boleh carilah. Saya ada tengok video tu kat TikTok ke kat mana. Tu baguslah bagus. Dia menekankan bahawa hukum faraid tu perlu dijalankan. Baik. Itu tentang janin. Okey, hadis yang kelima. Okey, tak apa. Kita raikan soalan dulu. Saya dapat satu soalan. Dia kata, bagaimana kalaulah kita yang masih hidup ni, kan? Kita masih hidup ni, kita nak hibahkan semua harta kita. Nak hibahkan semua harta kita. Maksudnya apabila kita meninggal, harta tu dah tak ada dah. Apabila tak ada, tak jadilah faraid. Sebab faraid antara dia punya rukun dia mestilah kena ada harta, harta si mati. Barulah jadi faraid. Kalau tak ada harta tak jadilah faraid. Dia tak nak faraid. Mana juga dia tak nak buat wasiat. Wasiat ni maknanya dia buat wasiat tu ketika hidup, pelaksanaan dia selepas meninggal dunia. Dan dia nak hibah dia waktu dia hidup. Apa hukum dia? Maknanya dia nak hibahkan semua harta dia. Okey. Hukum asal dia adalah harus. Boleh. Kita nak hibahkan ke semua harta kita. Tak ada masalah. Kenapa? Sebab itu milik kita. Harta tu milik kita, bukan milik orang lain. Terpulang kita nak buat apa? Kita nak hibah ke, kita nak jual semuanya, kita nak wakaf ke, kan? Biar kita sehelai sepinggang. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu adalah terpulang, itu harta kita. Tapi kalau ada niat, itu yang berbeza dia. Kalau kita ada niat bahawa kita hibahkan harta tersebut sebab kita rasakan faraid itu tidak adil, atau faraid itu orang kata leceh ataupun tidak sesuai digunakan zaman sekarang, itu tak baiklah niat tu. Tak seeloknya lah kata doktor pensyarah Yusim apabila ditanyakan nama dia Ustaz Mursyid, ada Mursyid dekat-dekat situ. Allahumma salli samad, lupa pula nama dia. Kalau nama pelik-pelik ni susah nak ingat. Tak boleh. Okey, tapi dia pensyarah Usim, ya. Dia pensyarah Usim dan ditanyakan ketika satu kursus di Usim yang saya hadiri sebelum ni, diajukan soalan tersebut padanya.
Mereka kata tak seeloknya, sepatutnya kalau kita hibahkan harta tersebut dengan niat kita nak lari pada faraid. Kenapa? Sebab seolah-olah kita merasakan faraid tu tidak adil lah kan. Ataupun kita tak nak, kita tahu faraid tu adil, tapi biasanya macam ni, dia tahu faraid tu daripada Allah SWT, tapi kita tak nak bagi pada ahli waris. Kita nak bagi pada ahli waris. Contoh, kita ada anak perempuan, ada anak perempuan sahaja, ayah tak ada, maka dalam hukum faraid, adik-beradik akan dapat baki harta kita tu. Jadi kita tak nak bagi pada adik-beradik tu. Kita tak nak bagi harta tu kepada adik-beradik dengan cara kita buat hibah. Kena buat hibah. Jadi dekat situ kita memang tak nak bagi, tapi sebenarnya kita telah membuat satu andaian seolah-olah Allah ni macam tak adil ataupun tak ada kata ralat dekat situ, sebab Allah bagi pada adik-beradik. Allah tak bagi pada anak perempuan semua. Memang kita tak nak bagi pada adik-beradik, tapi kenapa Allah bagi ke mana-mana pun? Kita boleh bagi alasan, adik-beradik aku ni bukannya ambil tahu tentang aku. Itu kita bagi alasan macam tu untuk kita nak menghalangkan faraid mereka. Tapi bagi Allah tak. Allah tak beri syarat pun. Dia baik ke dia jahat, dia tetap dapat kalau ada hak dia lah. Kenapa Allah buat macam tu? Kan? Kenapa Allah buat macam tu? Adakah Allah tak adil? Adakah Allah ni kata nak biarkan dia macam tu je? Maknanya orang jahat pun dapat juga? Tak ada. Adalah hikmah dia. Allah pun bagi, kenapa kita tak nak bagi? Kan? Allah bagi, kenapa kita tak bagi? Kena fikir macam tu balik. Kan? Tapi kalau kita nak buat hibah, contohnya kan macam rumah. Kita nak buat hibah rumah ni, contohnya ada anak perempuan saja dengan isteri. Kita hibah pada isteri dengan anak-anak. Jadi kita hibah tu sebab nak menjaga kemaslahatan mereka. Nanti kalau kita meninggal, maknanya mereka adalah tempat nak berteduh. Tak jadilah kata faraid nanti kan, berebut apa semua, nanti kan mereka tak ada tempat nak berteduh. Itu tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau kita niat untuk supaya mereka ni ada tempat yang untuk berlindung. Itu tak ada masalah. Bukan kita nak lari kan, harta-harta lain pun kita akan faraidkan pada waris-waris yang lain. Cuma rumah lah kan, rumah. Kita risau. Tapi segi hukum ni sebenarnya jangan risaulah isteri kalau suami meninggal, walaupun tak ada orang kata tempat yang untuk berteduh, tapi tanggungjawab yang beri nafkah tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, perubatan, semua dia akan jatuh pada wali yang lain, pada orang yang lain, kepada pada ayah contohnya, kalau ayah tak ada, kepada adik-beradik contohnya. Semua ada tanggungjawab masing-masing. Kadang-kadang kita risau dengan orang yang tak melaksanakan tanggungjawab tu, maka kita mengubahkan hukum tersebut. Kita buatlah macam hibah contohnya. Sebenarnya benda tu dah cantik dah, cuma nak kena baiki tentang pemahaman dan juga amalan supaya orang bertanggungjawab. Kita lelaki lelaki ni kita kena tanggungjawab kita besar. Kadang-kadang ialah kita lepas nafkah kita, isteri kita, anak-anak kita contohnya. Mungkin ada lebihan tu kadang-kadang kita jangan terus kita guna untuk belanja benda lain. Kadang-kadang lebihan tu mungkin kita kewajipan untuk beri nafkah pada anak saudara kita contohnya, mak ayah kita contohnya. Jadi benda tu kena jaga, sebab kita ada tanggungjawab tu. Lelaki ni kita. Tapi kalau kita ni cukup-cukup, ustaz saya cukup je untuk makan isteri saya, anak-anak saya, apa tu tak boleh dah lebih. Jadi ketika tu tak wajib. Jadi kena ingat kita bukannya lelaki ni semua wajib, tak. Ada keadaan-keadaan wajib, ada kadang-kadang tak wajib nafkah bagi orang lain selain pada isteri dan anak-anak. Itu tengok keadaan. Tengok kita punya kewangan ataupun kemampuan kita setakat mana. Okey, boleh dapat terima jawapan tu jelas yang tentang hibah. Okey, itulah. Tu jawapan dia. Saya rasa dah ambil masa lebih sikit. Ingatkan sekejap jawab tu. Ambil masa. Okey. Jadi rasa setakat tu pada hari ini. InsyaAllah kita sambung kuliah yang akan datang pada hadis yang kelima. Kelima berkaitan dengan pembunuhan. Macam mana pula kan? Kalau bunuh dapat tak pusaka. Okey, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب الأبرار عزيز غفار ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masuklah kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat anak kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.